Waalaikumsalam. Sihat ke semua? Lama tak Sihat. jumpa. Okey. Kamal tak masuk lagi Kita minta Amal lah. Amal, boleh tak tolong bacakan doa Amal? Mana Amal? Amal? Saya tak ada suara. Oh, sudahlah dah. Amir Hakimi, bacakan doa. Boleh Amir? Mana Amir? Amir malu ni. Mana Amir? Tak menyahut Amir ni. Sakit tekak juga saja. Okey rasanya kita dah boleh mulakan dulu Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan dulu dengan kelas kita hari ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Okey, kita mula sebab kita ada 1 jam je. Sekejap. Cica nak share screen. Share. Boleh nampak dah ke? Boleh teacher. Boleh Okay, teacher nak tutup kamera kejap lah. Tutup. Okay. So sebenarnya teacher sebenarnya tak tahu nak bincangkan apa. Tapi tiba-tiba rasa macam nak ambil satu paper ni daripada Negeri Pahang sebab teacher tengok dia punya soalan dia tu macam banyak yang dikeluarkan tajuk-tajuk baru dalam KSSM So kita try tengok dia punya soalan Okay, so ini adalah percubaan baru ni untuk Negeri Pahang. Baik, kita lihat soalan yang pertama. Okay, Raja 1 merupakan, diagram 1 is a part of the periodic table of elements. So based on diagram 1, so what is the name of horizontal row? So dia minta kita berikan nama of horizontal row in the periodic table of elements. Okay, so kalau secara mengufuk ataupun mendatar kita panggil sebagai ni sebagai period period. Period dia secara mendatar ataupun mengufuk. Kalau secara menegak sama ada ke atas ataupun ke bawah, yang ni kita panggil group. Teacher punya pen dah innalillah tau. Hari tu dia semput-semput masa boleh guna. Ni bila dah lama tak guna, tiba-tiba nak guna tadi dah semput. So guna mouse ni. Tak apa Aduh, teacher dah order dah, baru order. Tak tahulah sampai bila ni. Okay. So untuk jawapan yang pertama, so what is the name of horizontal row in the periodic table of element? The answer is period. Okay. So jawapan dia period. So kita lihat pula soalan yang kedua. Which element is not? So kamu kalau tak nak highlight dalam peperiksaan, cikgu galakkan untuk kamu garis. Okay. So kita tak nak kita tersalah jawab. So which element is not chemically reactive? So maksudnya dia nak soalan ni dia nak yang mana tidak reaktif. Tidak reaktif secara kimia. Explain why. So kalau kita lihat berdasarkan jadual berkala, okay, kita ada unsur lithium, sodium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dengan argon. So antara kesemua ni yang tidak reaktif ataupun not chemically reactive ialah argon. So, kenapa? So kita lihat kat sini. Cikgu terus share jawapan kat sini. Sebab kita nak cepat Okay, so the answer is number 1. Number 1.
Okay. So, why jawapan dia argon? Okay, kita lihat kat sini. Because of atom has achieved a stable octet electron arrangement. Okay. So, dia dah mencapai susunan elektron yang octet. Sebab argon ni dia berada di kumpulan 8. Bukan kumpulan 8, kumpulan 18. So, bila kumpulan 18, dia punya petala elektron yang berada di petala paling luar dah cukup 8. So, dia dah stable. So, bila dia dah stable, kita kata argon ni tadi, argon atom do not donate, dia tak akan derma, dia tak akan terima, accept or share electrons. Okay, that's why lah dia dikategorikan sebagai not chemically reactive. Dia dah tak reaktif dah kumpulan 18. Okay, so 2 markah kat situ Dua markah, satu markah tadi kita bagi tahu jawapan dia argon. Okay, sebab kalau kita pada soalan ni, dia minta unsur manakah? BM pula. Which element? So bila dia tak minta nama, kita boleh bagi dua cara sama ada kita boleh tulis nama penuh ataupun formula AR. Okay, kalau dia minta what is the name, yang tu kita kena bagi nama saja. Okay, tanpa ada formula. Okay, so 2 markah kat situ. Kita conteng kat sini. Okay, seterusnya. Okay, unsur the element sodium is more reactive. Okay, more reactive. Sodium dia kata more reactive than elemen lithium. Explain. So kalau kita berbalik kepada jadual berkala, okay, lithium dengan sodium. So kita lihat kat sini berada dalam kumpulan yang sama. Okay, kumpulan 1. So dia berada dalam kumpulan 1. Okay, kenapa dia kata sodium ni lebih reaktif berbanding dengan lithium? Okay, so kita kena lihat kat sini dia punya dari segi kereaktifan So kalau kita lihat kat sini sodium ni tadi, sodium berada di petala ketiga. Okay, kumpulan 1 bermaksud dia 2, 8, 1. So ada 3 1, 2, 3. So dia berada di period ketiga. Okay, untuk lithium dia ada 2, 1. Okay, so 1, 1 ni merujuk kepada group 1. Okay, so kat sini kalau kita lihat kan dia punya kedudukan dia, petala dia untuk lithium dia lebih kecil. Okay, so kat sini dia ada 2 je. Berbanding dengan sodium. Sodium dia ada 3. Dia ada 3 petala. So bila ada 3 petala ni, nukleus kat tengah-tengah Nukleus kat tengah-tengah. Okay. So bila kamu lihat dia punya jarak makin jauh, okay, elektron tu lebih mudah untuk dilepaskan. Dekat petala luar kan ada elektron. So elektron ni lebih mudah untuk dilepaskan sebab dia jauh daripada nukleus. Berbanding dengan lithium ni tadi, jarak dia lebih pendek. Jadi dia sukar untuk melepaskan elektron. Jadi yang mana lebih senang untuk dilepaskan elektron? Dia makin reaktif. Okay. So kita lihat pada cara jawapan dia. Okay, cara jawapan dia kita katakan the atomic size of sodium is bigger than lithium. 1 markah. Okay. Why? Explain the force of attraction between nucleus. Okay, tarikan tadi tarikan antara nukleus. Dengan siapa? Dengan elektron. Valence elektron ni means elektron yang berada di petala paling luar. Okay, is weaker. Okay, lemah. Okay, untuk yang natrium ni lemah berbanding dengan lithium. So tu cara jawab untuk soalan B. Okay, seterusnya. Okay, kita lihat soalan yang kedua.
Okay, soalan yang kedua ni shows process of making vase from clay such as kaolin. Okay, so ni adalah pembuatan seramik secara tradisional. Okay, so Astaghfirullahalazim, apa depa ni? Okay, seterusnya, name two oxide compound found in kaolin. Okay, so dia minta kita tuliskan, namakan, highlightkan name. Kat sini name name maksudnya kena bagi nama penuh tanpa formula. Two oxide compounds found in kaolin. So the answer is satu silicon dioksida. Kita lihat kat sini jawapan dia. Silicon dioksida ada dalam seramik. Silicon dioxide and another one is aluminium oxide. Ini adalah dua oksida yang terkandung dalam pembuatan seramik secara tradisional. Silicon dioxide and aluminium oxide. Okay. Sekejap Okay, seterusnya. Okay, so yang cikgu kata apa ni soalan baru yang ada dalam KSSM berkaitan dengan komposit so yang ni kita boleh katakan sebagai hotspot lah sebab Selangor pun ada tanya tentang composite material, Pahang pun ada tanya, so kita banyakkan ulang kaji bahagian composite material. Okay, untuk B, car bumpers is made from composite materials. So what is the meaning of composite materials? Okay, so dia nak maksud. So apa ni dalam grup korang ada siapa ya? Ain sharekan definisi-definisi yang ada kan. So korang boleh study sebab soalan memang banyak tanya juga tentang definisi. Okay. So what is the meaning of composite materials? Kita terus refer kepada jawapan. Composite materials are materials made from a combination of two or more non-homogeneous substance. Okay. Namely, kacau semua. Namely matrix substance and strengthening substance. Kalau salah pronounce tu sorry minta maaf. Okay, so ni untuk definisi untuk composite materials. Okay, so cuba hafal walaupun satu markah tapi mana tahu kamu dapat markah 79, satu markah membantu untuk dapat 80. Mana tahu kan. Okay, next. Kita lihat soalan seterusnya. Alright. C. Plastic is one of the components in the manufacture of car bumpers. Okay, so ada plastik dalam pembuatan pembuatan bumper kereta. Okay, glass fibers are added to strengthen the plastic structure. So kita tahu kalau plastik ni struktur dia tak kukuh kan, dia rapuh. Dia mudah patah kan, pecah. So dia masukkan gentian kaca, okay, untuk dia kukuhkan struktur plastik tersebut. Jadi dia boleh buat bumper kereta. Okay, so soalannya state an advantage. Okay, ada dua markah kat sini. Dua markah, satu dia minta advantage. State and advantage properties of the resulting composite material compared to the original properties. Okay, so dia minta kita bagikan advantage properties. Kat situ pun macam maksudnya kena ada lebih daripada satu kelebihan. Sekejap, kacau lah benda ni, ya Allah. Okay, so dia minta kelebihan dan juga kita bagilah sebab kenapa. Okay, so kita terus kepada jawapan dia. Okay, sekejap padam. Okay, so kelebihan dia ialah high stretching strength. Okay, so kat sini dia bagi weakness berbanding dengan dia punya original.
Okay, sifat asal dia sebab dia plastik, dia lemah, lembut. Okay, mudah terbakar. Okay, dan juga low stretching strength. Okay, so dia punya weakness dia ni kita pun kena improve. So kita tambahkan dengan fiberglass. So nanti dia akan, apa advantage dia? Height stretching. Sekejap, kenapa tak boleh highlight? Height stretching strength. Tu dia punya kelebihan. Kelebihan. Ya. Kalau jawab strong je salah tak? Advantage dia. Kalau you tak ada idea kan, you boleh jawab je strong. Strong pun betul juga. Okay, dalam tajuk komposit ni, kejap kita refer balik. Dalam tajuk komposit ni, antara properties dia, dia ada hard, light and strong. Kalau you jawab strong pun dah dapat markah. Okay, boleh? Boleh teacher. Okay. So, seterusnya, kita lihat soalan ketiga. Nanti you all study balik contoh soalan Selangor itu yang kita jawab dengan Negeri Pahang. Nanti teacher share. Okay, untuk nombor 3. Now, question number 3, table 3 shows number of protons and number of neutrons for atoms R, S and T. Okay, so dia bagi 3 atoms. Okay, so kalau kita lihat kat sini, dia ada bagi protons, number of protons and number of neutrons. Okay, so ada satu lagi kita boleh cari berdasarkan jadual ni, kita boleh cari nukleon. Ni kalau dia perlukan lah, kalau tak perlu tak apa. Okay, nukleon ni adalah hasil tambah ni 12 tambah 12, 17 tambah 18, 17 tambah 20. So kita akan dapat nukleon. Okay, nukleon number. Okay, seterusnya kita lihat kat sini. State the electron arrangement for atom R. So kita nak susunan elektron bagi atom R. So untuk susunan elektron ni kita refer kepada proton nombor proton. So kita ada 12 kat sini. So terus buat 2, 8, 2. Betul kan? 2, 8, 2. So kita dapat jawapan untuk atom R. So apakah yang dimaksudkan dengan isotop? What is mean by isotopes? Okay, isotop ni pun definition lagi banyak soalan berkait dengan definition. So kamu kena hafal untuk, kalau boleh kalau tak mampu nak buat macam mana. Tapi kalau boleh yang mana yang kamu rasa boleh hafal, kamu hafal. Okay, untuk isotopes, okay, apa maksud dia? So kita terus refer kepada jawapan. Nak cepat kan? So kita lihat kat sini. Atom of the same element. Okay, so atom of the same element with the same number of protons. Okay, ataupun kita boleh kata with the proton, with the same proton number. Boleh juga with the same proton number but different number of neutrons, ataupun kita kata but different nucleon number. Okay, boleh ambil salah satu. Okay, so kita lihat balik kat sini tadi. Same number of proton. So yang mana same? This one same number of proton but different number of neutron. See, kita ambil, kita cedok balik je ayat ni. Same number of protons, kita ambil ayat ni, but different number of neutrons. So dah dapat jawapan untuk isotopes. Okay. Ataupun kita kata different number of nucleon ni tadi. Okay, sebab bila kita tambah ni, kita dapat jawapan yang berbeza kan kat sini. So this one same number of proton but different number of nucleon. Boleh juga. Okay, seterusnya. State the atoms that are isotopes. So dia minta kita nyatakan atom mana yang merupakan isotop. Kita boleh ambil terus yang mana sama tadi. S, N, T. Tak perlu tulis S tu klorin. Tak perlu, kita ambil je atom yang diberi. S, N, T. State a reason. Kena bagi sebab. Kenapa S, N, T? So jawapan 3 ni dia mesti berkait dengan B2.
Kan kita jawab S and T. So dekat jawapan ni kita kena nyatakanlah S and T. Kejap kita tengok kat sini Okay. Ni jawapannya. Atom S and T have same number of protons. So dia ambil balik je daripada definition tadi. But different number of neutrons. Okay. Ataupun but different nucleon number. Ni tertinggal ni perkataan nucleon. Jelas ke? Jelas kan? Yang ni senang kan? Okay. Okay, seterusnya. Okay. Yang ni soalan yang kita boleh katakan sebagai hotspot juga. Okay. Sebab sebelum ni tak ada dalam KSSM ada. So you all ni first batch untuk KSSM. So kita spot lah soalan ni juga So this one bromine. Bromine consists two isotopes. So dia bagi isotop untuk bromine. Kat sini Untuk isotopes kita ada 79 79 and 81. Okay. You all nampak kat sini dia punya proton number sama. Okay, yang berbezanya di atas. Di atas ni ialah nucleon number. Nucleon number. So the natural abundance, kalau salah pronoun minta maaf of 79 bromine ni is 50%. Okay, yang ni kelimpahan dia 50%. Untuk bromine 81 ni juga 50%. So calculate the relative atomic mass of bromine. So senang je cara kira dia. Okay, sebab kita ambil berdasarkan peratus. So kita ambil 50. Kita ada dua kan, dua jenis, dua isotop kan. So kita ambil yang pertama 50 untuk this one. This one 50 untuk 79. So kita darab je 50 dengan 79. Okay, tambahkan dengan 50 lagi. Alamak, tulis dengan mouse ni. 50 darabkan pula dengan 81. Darabkan dengan 81 per 100. Okay, so you akan dapat 80. Okay, so you akan dapat 80. So ini adalah relative atomic mass of bromine, 80. Okay, so 2 marks. Sayang 2 markah ni, cara kira dia paling senang. Okay, 2 markah. Okay, seterusnya. Tak betul tak dekat jawapan? Betul 80. Okay, so kita tengok kat sini pula. And another one lagi. Soalan yang tak pernah ada. Ni ada dalam KSSM. Sebab ini adalah eksperimen yang baru. Tapi kita tak sempat nak buat sebab masa tu PKP kan. Ni adalah, tapi teacher pernah share video. Ada cikgu sekolah mana tahu dia buat. Okay, eksperimen ni. Okay, so untuk eksperimen ni, padam balik buruk benar. Kita padam balik ni Okay. So untuk eksperimen ni, okay, diagram 4 shows an apparatus setup to determine the empirical formula. Highlightkan. To determine the empirical formula of oxide of copper. Okay. Kalau untuk magnesium kita akan direct saja menggunakan mangkuk pijau. Okay, menggunakan gas oksigen, kita buka tutup penutup tu. Okay, tapi untuk copper, sebab kedudukannya bawah daripada hidrogen, okay, kita kena guna gas hidrogen. Okay. Okay, mana kita nak dapat gas hidrogen tu? Kita akan dapatkan gas hidrogen tu melalui tindak balas antara asid dengan logam. So kamu ambil lah mana-mana logam yang reaktif, kecuali jangan ambil lithium dengan sodium. Okay, lithium dengan sodium ni dia kumpulan
satu ni sangat reaktif dengan air, dia boleh meletup. So kamu start dengan magnesium. Kamu boleh ambil magnesium. Lagi apa? Boleh ambil, Allah buruk penuh tu dengan mouse ni. Magnesium, kamu boleh ambil zinc. Okay. Logam ni kita boleh masukkan dalam asid, so dia akan menghasilkan tindak balas. Okay. Sebab asid ni dia ada hidrogen. So kita ada HCl, hydrochloric acid, react with magnesium. Contoh kita ambil magnesium, so kita akan dapat magnesium chloride dan juga hydrogen gas. Okay, so kita balance kan, kita tak dua kat sini. Allah buruk benar. Okay, so kat sini kamu akan dapati hasil tindak balas ni dia menghasilkan gas hidrogen. So gas hidrogen ni lah yang akan dialirkan masuk. Okay, alir masuk ke dalam apa kita panggil ni? Salur salur tube, apa benda nak sebut ni. Okay, dia masuk dalam ni, so dia akan bertindak balas dengan copper oxide. Okay, so CuO ni, copper oxide ni akan bertindak balas dengan hydrogen gas. Okay, so dia akan menghasilkan copper. Salah je, macam salah je ni. Akan menghasilkan apa ni? Oh, sorry. Nampak dah kat mana salah. Dia akan menghasilkan copper and H2O ni, H2O bagi jawapan pula. H2 ni dia akan bergabung dengan O, dia akan menghasilkan H2O. So H2O ni nanti dia akan masuk dalam air. Okay. So hasil dia nanti kita akan dapat ni copper. So kita boleh remind balik, copper oxide ni warna hitam, black color. This one black color, copper oxide black color. Kalau copper saja warna perang, brown. Okay. So untuk eksperimen ni kita akan alirkan gas hidrogen tu secara berterusan. Okay, kenapa? Sebab kalau kita stop, copper ni nanti dia dah jadi copper tu oxide tadi, copper oxide ni dah jadi copper. Kita tak nak copper ni dia bergabung pula dengan oksigen yang ada dalam udara untuk membentuk balik copper oxide. Kita tak nak balik dia jadi copper oxide. So kita akan alirkan hidrogen gas ni secara berterusan. Okay. Ini eksperimen untuk menentukan empirical formula. Okay, kita lihat dia punya jadual keputusannya. Okay, salur kaca. Okay, salur kaca berat dia 53.46. Kemudian kita ada glass tube and copper oxide 57.46 and glass tube with copper. See kamu nampak kat sini kita ada copper oxide, last kali dia jadi copper. Okay. So sekali lagi soalan berkaitan dengan definisi. Okay. So kamu kena tulis berapa markah dah tadi, dah 4 rasanya soalan definisi saja. Okay. What is mean by empirical formula? So kita terus lihat kepada jawapan. Chemical formula that shows simplest ratio of atoms of each element in a compound. Jawapan dia kena habis Kalau kita cakap chemical formula that shows the simplest ratio of atoms, tak dapat markah. Ataupun sampai of each element pun tak dapat markah. Okay, kena sampai habis. Atom, element, compound. Okay, itu jawapan untuk number 4A. Okay, now question B. What is metal X? Metal X. So apa-apa saja ini metal tadi. Kamu nak letak magnesium boleh, zinc boleh. Satu lagi nak letak aluminium pun boleh. Ni yang kategori logam yang agak reaktifnya, dia belah-belah atas.
Kan kamu hafal kan? Kalau nak kahwin apa untuk zakat fitrah yang kamu hafal tu, kalau teacher hafal, kalau nak cantik makan apple zat besi, itulah. Okay, so kita ambil yang atas-atas. Kecuali jangan ambil yang atas sangat. Kalau tu potasium kan, potasium pun tak boleh. Itu kumpulan satu. So jangan ambil Okay, seterusnya, ni jangan, ni jangan, ni jangan. Jangan. Okay, seterusnya, tadi. So boleh tulis mana-mana jawapan lah. Zinc boleh, magnesium boleh. This one soalan ni what is metal. So kalau what is metal, you boleh tulis formula saja, tak ada masalah Al pun boleh. Gitu. Kalau what is the name, yang tu kena tulis penuh. Okay, faham Kemudian kita lihat C. The hydrogen gas is allowed to flow until the product of heating is at room temperature. So state why. See, soalan dia, why this step was taken while conducting the experiment? Kenapa kita perlu alirkan gas tu secara berterusan? So jawapannya mana tadi? Mana? To ensure the copper is not oxidized again. Okay, untuk memastikan copper tadi tidak dioksidakan semula. Oksida tu maksudnya dia bergabung balik dengan oksigen. Boleh Ataupun kamu boleh jawab to prevent hot copper from reacting with oxygen. To form copper oxide again. Pun boleh. Ni jawapan pendek lah. Kalau nak jawapan panjang tadi, to prevent hot copper from reacting with oxygen to form copper 2 oxide again. Sebab dalam soalan ni dia tak sebut copper 2 oxide. So kita boleh ikut dia lah copper oxide. Okay. 1 markah. Okay. Soalan D. State another oxide of metal which its empirical formula can be determined using the method in diagram 4. This one you all kena hafal reactivity series of metal. Okay. Kita ada siri kereaktifan logam. Alamak tak conteng pula. Siri kereaktifan logam. Okay. Dia punya susunan dia kita hafal macam biasa. Kalau nak cantik tu, okay, teacher tulis kat sini Kita ada kalau nak cantik makan apple zat besi. Alamak, buruknya, minta maaf Zat besi sangat penting. Cuba kan. Kita ada mercury, kita ada copper. Okay. Kemudian kita ada argentum. Okay. So dekat bahagian kereaktifan logam ni, kita boleh buat proses extraction, pengekstrakan logam. Okay, kalau korang ingat lagi, kita boleh ekstrak menggunakan karbon dengan hidrogen. So karbon ni dia terletak di antara aluminium dengan zinc. Aluminium dengan zinc ni terdapatnya unsur karbon kat situ. Maksudnya karbon ni kita boleh gunakan untuk mengekstrak. Okay, mengekstrak logam seperti kita nak dapatkan biji besi ke. Ni ferrum kan besi kan. Kita boleh ekstrak biji besi tu menggunakan karbon. Kemudian kita ada hidrogen. Hidrogen tu terletak di antara zinc dengan ferrum. Zinc dengan ferrum. Zinc dengan ferrum. Ni terletak di antara zinc dengan ferrum ada hidrogen. Okay, so berbalik kepada eksperimen kita nak menentukan formula empirik tadi. Yang ni kita gunakan gas hidrogen kan. Okay, so kita lihat balik kat sini. Okay, so kita kena tengok yang logam yang berada di bawah pada hidrogen. Jangan tengok yang atas. Atas pada dia, hidrogen tak boleh nak buat apa-apa. So kita kena tengok yang bawah daripada dia. Okay, yang bawah pada dia ni,
dalam soalan ni kita pakai copper. Di sana copper oxide. So dia nak yang selain daripada copper oxide. So copper ni kita dah buang. Okay, kita buang copper. So selain daripada copper ni, kita ada apa lagi unsur-unsur dia? Okay, nampak ada argentum, ada plumbum, ada ferrum. So kita lihat jawapannya. See, dia boleh ambil dia boleh ambil argentum oxide sebab ada argentum. Dia boleh ambil iron 2 oxide. Iron ni sebab dia ada ferrum. Kemudian dia boleh ambil sternum, timah. Okay? Boleh faham Ambil yang bawah daripada H ni. So, oleh kerana dia nak another oxide. Sekejap, kita highlightkan. Dia nak another oxide. So, bila nak another oxide, so kita tambahlah. Kat sini kita ada ferrum. So, kita boleh tulis ferrum 2. Ferrum kena tulis lah sebab ferrum kita ada ferrum 2, ferrum 3. So kita kena tulis lah ferrum 2 oxide. Dia kan ambil ferrum 3 Ambil ferrum 2. Ferrum, Allah buruknya, minta maaf lah Ferrum 2 oxide. Okay. Ataupun kita nak ambil plumbum. Plumbum, plumbum. Plumbum dia tak ada plumbum 1, plumbum 2 Boleh je plumbum. Plumbum oxide. Minta maaf lah, buruknya tulisan. Okay. Jelas ke setakat ni? Ada orang ke? Jelas ke? Ada teacher, jelas. Okay. Ada. Okay, next. Okay, kita tengok soalan seterusnya E. Based on the result obtained, determine the empirical formula for oxide copper. So kalau you guys jumpa soalan macam ni, mesti korang akan perasan dia punya kotak tu besar. Okay, bila kotak tu besar, sebenarnya dia nak suruh kita tunjuk jalan penyelesaian. Okay, so kita kena buat table. Okay, tak boleh tak buat table, kena buat table. Okay, so kamu boleh rujuk terus kepada jawapan. Okay. Nanti kalau kita buat lambat. Okay, kita buat terus table macam ni. Okay. Kita kena ada untuk unsur, elements, copper and oxygen Sebab kan copper oxide. So kita ada copper and oxygen. Okay, the first for mass, and then kita nak cari moles, and then kita buat simplest ratio. Okay, so untuk mass, okay, kita akan ambil untuk copper. So berbalik kepada soalan tadi, kita tengok dekat jadual. Kan kita dalam jadual tu kita ada copper dengan O. So macam mana kita nak dapatkan mass dia? Okay. So kalau you guys nampak kat sini, sini ada copper. Nampak Sini ada copper. Sini glass tube with copper. Sini ada glass tube saja. So kita boleh tolak 56.66 ni tolak dengan 53.46. So kita akan dapat jawapan untuk copper sebab kita dah tolak glass tube. Okay, kemudian untuk oksigen, kamu tengok kat sini kita tengok yang ada copper oxide. So kat sini dia ada copper oxide. This one, dia ada copper oxide means dia ada oksigen. Kamu kamu tolakkan dengan yang ada copper saja. This one 57.46. Tolakkan dengan yang ada copper saja. So nanti glass tube dengan glass tube terpotong, copper dengan copper terpotong, yang tinggal cuma O. So dapatlah mass untuk O dengan mass untuk Cu. Okay, so masukkan dalam jadual ni. Macam biasa cari bilangan mol and then dapatkan simplest ratio. Kalau kita nampak kat sini sama dia punya ni, so 0.05 bahagi dengan 0.05 dapat 1. So jawapan dia tulis kat bawah. Dekat bawah tu empirical formula equal to CuO. Kalau 1 tak payah tulis Cu1O1 1 tu abaikan. Tulis je CuO. Okay. So settle soalan nombor 4. Okay. Sekejap. Kita lihat soalan kelima. Soalan kelima sekarang 245.
pukul 3 dia MH kan. Okay. Harap-harap tak terlajak. Okay, nombor 5 Okay, rajah pula. Diagram 5.1 shows the apparatus setup for a chemical cell. Okay, so kita kena kaji dulu gambar rajah. Biarlah gambar rajah tu kena conteng macam mana pun. Okay, janji you all faham. Okay, seterusnya, kamu lihat kat sini kita ada pakai voltmeter. Okay, kita pakai voltmeter, tak ada bateri So, kalau lihat kat sini, kalau tak ada pakai bateri means dia punya elektrod mesti berbeza. Okay, so dia pakai apa? Dia pakai silver electrode. Silver tu Ag lah. Ag. Dengan dia pakai iron electrode. Iron besi, ferrum. Okay, kalau dia pakai bateri, dry cell kalau dia pakai dry cell macam ni, dia punya electrode mesti sama. This one, dia pakai voltmeter, so electrode mesti tak sama. Okay, seterusnya. Untuk argentum ni dia celupkan dalam larutan argentum nitride silver nitrate solution. Untuk ferrum ataupun iron tadi dia celupkan dalam iron 2 nitrate solution. Okay, sama dia punya unsur dia, ada ferrum dengan ferrum, argentum dengan argentum. Okay, kemudian kamu nampak kat sini kita ada titian garam. Bahasa Inggeris apa titian garam? Titian garam. Salt bridge. Salt bridge. Okay, dia gunakan sulfuric acid. Okay, ingat lagi tak? Biasa soalan biasa kan tanya, apakah fungsi salt bridge ni? Ingat lagi tak? Allow movement of ion. Another one? Complete the circuit. Kena compilekan dua-dua tu Okay, salt bridge. Betul ke ejaan bridge ni? B-R-I. Betul ke ni? Betul tak? Kalau salah nak padam je. Okay, titian garam So, jawapan dia tadi untuk membenarkan movement, to allow movement of ion and to complete the circuit. Okay, so lagi satu. Yang mana terminal positif, yang mana terminal negatif? Macam mana kita nak tahu? Sebab kita tak ada bateri, so kita tak tahu siapa anode, siapa cathode. So based on electrode ni, macam mana kita nak tentukan terminal positif dengan terminal negatif? So kalau kamu tengok kat bawah ni, dia ada tulis dia ada tulis kat sini, given the E naught kita panggil E naught. Values for two half cell are, okay, dia ada bagi untuk ferrum dengan argentum. Okay, ferrum dengan argentum. So kalau kat sini kita dapati E naught untuk ferrum ni negatif, 0.44 volt, argentum positif. Okay, so kat sini kita boleh buat terminal untuk ferrum ni sekejap tulis kat sini. Ferrum ni dia akan jadi terminal negatif. Okay, untuk argentum dia akan jadi terminal positif. Okay, ada orang kata tengok pada charge ni. Ada orang kata ikut pada ni. Okay, kalau you nak tengok berdasarkan siapa yang lagi tinggi dalam siri kereaktifan pun boleh juga. Ferrum dia lagi tinggi dari dalam siri kereaktifan logam, so ferrum akan jadi terminal negatif. So kalau terminal negatif, dia punya terminal ni dia akan loss electron. Alamak, apa E macam tu? Loss electron. Yang ni lawan dia, kalau positif dia akan gain electron. Okay, so kita lihat, ada satu lagi. Bila yang ni loss, so elektron tu dia akan bergerak dekat wire dekat wire penyambung ni. So elektron ni kita buat tanda dia nak panah ke atas sebab ini loss, so dia akan pergi ke sini. Dia akan pergi ke sini elektron ni. Okey.
Barulah kita menjawab. Okay, A. State all anions. Highlightkan. State all anions present in iron 2 nitrate solution. Okay. So apa yang ada dalam iron, ialah iron 2 nitrate solution. Yang dalam ni dalam ni. Kita ada iron. Charge dia macam nak tahu, tengok dia punya ni 2, so Fe2+. Okay. Kemudian kita ada nitrate NO3 minus 1. Okay. Solution means kena ada air. So kita ada lagi 2. Sekejap. Ni baru semua ion Kita nak cari anion pula nanti Okay. Ini semua ion yang hadir dalam iron 2 nitrate. Sekarang kita nak cari anion. Anion means yang bercas negatif. So jawapannya ialah NO3. Ambil warna lain. So jawapan untuk anion ialah NO3 minus dengan OH minus. Okay. So ada 2 ni. Yang positif cations, kita nak anions. Okay. So 2 jawapan ni termasukkan dekat A. Okay, seterusnya. After 20 minutes, state the observation at anode. Okay. So kita tengok dekat bahagian anode. Bahagian anode Anode tu terminal negatif. So, kita buat kat sini, ini anode. Okay, so selepas 20 minit, pemerhatian yang berlaku di anode. Okay, apa yang akan berlaku di anode? Dekat bahagian ni. Okay, so kalau kamu perhatikan kita ada ion kat sini. So ion ni dia akan loss elektron. Okay, so bila loss elektron, so kat sini bila loss elektron ni dia akan jadi Fe. Sekejap, tengok balik soalan. State the observation at anode and write the half equation for direction occur at anode. Okay. So kat sini kalau kamu lihat kat sekarang kita pakai iron electrode dan kita ada iron 2 nitrate solution. Warna asal kat sini kamu nampak kat sini kalau dalam peperiksaan sebenar pun kertas soalan kamu kualiti dia lain. So dia ada warna. So kamu nampak kat sini warna asal iron 2 ni warna hijau pucat ataupun warna hijau saja. Okay, silver nitrate dia tak ada warna kita kata colorless solution. Okay, so kita terus refer kepada jawapan. Okay, ni jawapan yang A tadi. Anion yang wujud tadi ada 2, nitrate ion and hydroxide ion. Boleh juga jawab dalam jawapan penuh, tak ada masalah. Okay, B1 tadi. Okay, pemerhatian dia, the ion electrode getting thinner ataupun smaller. Okay, ataupun the mass of ion electrode decreases. Kenapa? Sebab dia loss, kenapa potong kat dalam? Sebab dia loss elektron. So kalau dia loss, makin lama electrode ni semakin lama semakin menipis. Sebab dia terpaksa melepaskan elektron dia. Okay, lama-lama dia semakin menipis. Kalau sebelah ni menipis, sebelah lagi ni dia akan lawan lah. Ini semakin menebal. Ni menebal, satu lagi akan menipis. Itu pemerhatian yang pertama. Okay, seterusnya dia minta kamu buat persamaan setengah. So ferrum ni daripada elektrod tadi. Okay, bila dia lepaskan elektron akan berada jauh daripada dia.
Okay. So elektron akan berada jauh daripada dia sebab dia lepaskan elektron. That's why dia jadi Fe2 plus 2E. Boleh? Kat sini Elektrod ferrum ni dia melepaskan elektron. Okay. So Fe, kalau dia lepas, elektron tak boleh duduk dekat dengan dia. Elektron kena duduk jauh daripada dia. Nak panah, so elektron duduk jauh daripada dia, dia lepas. Okay, oleh kerana ada positif kat sini, so kita boleh letak positif. So Fe ni dia tak ada positif 1, dia mesti 2 plus. So boleh tambah 2 kat sini. Okay, so dapat persamaan untuk half equation. State the color change of the iron to nitrate solution. Give a reason. Okay. Dia minta perubahan warna yang berlaku dalam ferrum 2 nitrat dan berikan sebab. Okay. So dalam larutan ni dia dah ada ferrum 2. Okay. Dia dah ada ferrum 2. Kemudian elektrod ferrum ni tadi, ion elektrod ni, dia lepaskan lagi elektron untuk hasilkan lagi ferrum 2 plus. Maksudnya ferrum 2 plus ni makin bertambah dalam ni. Makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Okay. Dan kita tahu ferrum 2 plus ni dia memberikan warna, iaitu warna hijau. Kalau makin banyak ferrum 2 plus dalam ni, so apa yang kita boleh jangkakan dia punya perubahan warna? Adakah semakin pucat? Adakah semakin gelap warnanya? Okay, so kita lihat kepada jawapan. Ini jawapannya. The intensity, keamatan warna, the intensity of green color of the solution increases. Okay. The green, ataupun kita boleh tulis the green color of the solution becomes darker, semakin gelap. Okay, why? Kenapa makin gelap? Kenapa dia punya keamatan warna tu meningkat? Because of concentration of iron to ions increases. Kepekatan ion ferrum tu bertambah. Kat sini So that's why kita kena conteng-conteng kat gambar ni. Boleh? Boleh faham sikit lagi. Kita dapat habiskan soalan ni je kot. Sampai nombor 5. Nanti kita sambung lagi esok. Okay. Tuliskan notasi sel bagi sel kimia itu. Ni pun sama. Soalan ni tak pernah lagi ada sebelum ni, SPM sebelum ni. So ni soalan yang pertama ditanya untuk batch kamu lah. So kita spot je lah soalan ni. Write the cell notation for the chemical cell. So jawapannya ni notation dia. Fe berpejar ni dengan Fe2 plus aqueous. Kemudian ada tanda double macam ni, Ag plus dengan aqueous untuk Ag berpejar. Yang ni kamu tengok balik dalam buku teks Cikgu tak dapat nak terangkan dengan lebih lanjut sebab ni first. Cikgu pun tak berapa mahir dengan dengan tajuk baru kamu ni. Okay. Untuk cell notation sebab tak pernah ada sebelum ni. Okay. So kamu spot lah. Kita tak tahu kan. Tiba-tiba dia tanya juga. Okay, untuk D. Muhammad used to use the arrangement of the apparatus in diagram 5.2 to plate. Menyadur to plate an iron key with silver. So gariskan dia punya ni, dia nak sadurkan kunci besi tu dengan silver. So bila dia nak sadurkan kunci besi dengan silver, dia kena pakai silver strip, kepingan silver. Okay. Kemudian dia letakkan kunci besi. Okay. Kat sini kamu nampak dia ada gunakan sel kering. Okay. Dry cell. So kalau kamu nampak tanda panjang ni, untuk tanda panjang, ini adalah positif. Tanda pendek ni
cathode negatif. Okay. Soalannya dia minta kamu tuliskan suggest a suitable electrolyte. Why? Sebab dia tak bagi tahu apa pun kat sini. Why dia tak bagi? Okay. So apa yang sesuai? Okay, kamu just tengok je dia ada pakai argentum. So you boleh pakai larutan yang ada argentum. Okay. So kita boleh pakai argentum nitrate solution. Boleh Kalau you nak sadukan dengan copper warna perang kan, nak sadukan dengan copper, so kita pakai copper to nitrate solution. Okay. Biasa pakai nitrate je belakang sebab kita tahu larutan nitrate ni dia semua larut. Okay. Next. After 30 minutes, the experiment was carried out. Muhammad found that the iron key still does not plated with silver. So what should Muhammad do that the iron key can be plated with silver? Okay, kenapa dia kata lepas 30 minit ni tak jadi apa-apa lagi? Mungkin ada yang salah. Mungkin ada yang salah dalam gambar rajah ni. Okay, so bila kamu aplikasikan pemahaman kamu dalam elektrochemistry ni, kita tahu kalau plug ni terminal negatif ni biasanya kita akan letakkan benda yang kita nak sadurkan. Okay, maksudnya sekarang ni dekat bahagian negatif ni sepatutnya kita letakkan kunci besi. Bahagian positif ni yang kita kena letakkan kepingan argentum. Okay, so apa yang berlaku sekarang ni dia terbalik. Okay, dia terbalik jadi-jadi. Okay. So kamu ingat kalau untuk penyaduran, apa yang kita nak sadurkan tu mesti letakkan di bahagian negatif. Cathode. Dekat bahagian cathode. Okay. So kita terus kepada jawapan. The iron key is connected to the negative terminal of the battery and the argentum strip is connected to the positive terminal of the battery. Okay, so dia minta kita terbalikkan kunci besi tu kita kena letak dekat bahagian negatif, yang pendek tu argentum kita kena letakkan dekat bahagian positif. Argentum ni, silver ni, kepingan silver ni letakkan dekat bahagian positif. Jelas ke? Ini untuk electroplated. Okey, ada bermasa lagi. Dah pukul 3. Kita berhenti sampai sini dulu ya. Sampai nombor 5. Esok insyaAllah kita sambung lagi pukul 9. Boleh ya? Boleh? Boleh teacher. Korang nak belajar AdMed pula lepas ni. Okay, Boleh teacher. Ada berapa orang ni? Sekejap. Sekejap nak ambil kehadiran. Dah ambil dah. Okey. Tu rasanya setakat tu saja untuk hari ni. Terima kasih untuk yang join. Kita ni harap ada sedikit kita kata sedikit ilmu yang boleh dikongsikan, yang boleh kamu yang boleh kamu aplikasikan kalau lah tiba-tiba soalan tu lebih kurang je keluar. Boleh Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Thank you teacher. Okay. Thank you teacher. Thank you, teacher. Right. Bye-bye. You are welcome semua.